Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, wabarakatuh. boleh dengar ni? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada masalah pada laptop, kalau guna telefon okeylah, boleh berhubung. Tapi dengan laptop ni tak ada problem. Kena setting mula pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tak jelas suara Ustaz. Tak jelas ni? Hmm. Tak jelas. Okey, kejap. Itu okey pula. Kita tukar guna. Sudah ni Ustaz, dia dah ni. Saya gitu juga Ustaz. Memang setiap kali saya buka memang tak jelas. Tak kena kecek darah sikit kot. Yang tak jelas mungkin try left, Allah. lepas tu join balik. Baik, tes. Boleh dengar? Boleh. Boleh dengar? Boleh. Boleh. InsyaAllah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, sahabat-sahabat yang dikasihi, hari ini hari Isnin 28 Jun 2021 bersamaan dengan 17 Zulkaidah 1442. Alhamdulillah, untuk hari ini kita masih berpeluang untuk meneruskan program tadabbur Quran kita, iaitu untuk ayat yang ke-6 hari ini dari surah At-Tahrim. Jadi sebelum ni, untuk ayat pertama hingga ayat kelima kita dah bincang berhubung dengan apa yang berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW. Kemudian secara khusus teguran kepada dua orang isteri Nabi, itu Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, atas apa yang berlaku. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh mereka bertaubat, kerana itu yang lebih baik bagi mereka. Kemudian kita nak baca ini ayat ke-6, iaitu perintah untuk kita sama-sama menjaga diri dan keluarga kita daripada azab neraka Allah di akhirat nanti, yang sangat menakutkan dan menggeronkan. Jadi kita bacalah untuk ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah
يا أيها الذين آمنوا آمنوا قوا أنفسكم أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم وقودها نارا الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman Qu anfusakum, peliharalah diri kamu, wa ahlikum dan ahli keluarga kamu, naron, daripada azab api neraka di akhirat nantilah. Yang mana waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya, bahan nyalaan neraka itu adalah manusia dan batu-batu. Maksud batu di sini adalah batu berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik di dunia. Alaiha malaikatun ghilazun, yang mana neraka itu dijaga dan dikawal oleh para malaikat yang kasar, yang keras. Mereka itu bersifat syidad. Dari segi tafsiran, ghilazun merujuk kepada ghilazul khalqi, sifat kejadiannya yang besar, yang gagah. Begitu juga dengan at-tibai, tabiatnya yang juga bengis dan kasar, ini terhadap orang-orang kafir dan neraka lah. Syidad, dan yang sangat aqwiyaul badan, kuat badannya untuk al-af'al asyadidah, untuk tugasan atau kerja-kerja yang juga keras. Ini Allah Ta'ala ciptakan begitu sifat malaikat yang menjaga neraka. Mereka itu la ya'sun Allah. Para malaikat yang menjaga neraka itu tidaklah menderhakai akan Allah dalam segala yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka tetap melakukan segala yang diperintahkan. Kemudian ayat yang ke-7. Ya ayyuhallazina kafaru, wahai orang-orang yang kafir, la ta'tazirul yaum, janganlah kamu menyatakan alasan ataupun apa-apa dalih keuzuran, berikan keuzuran, minta ampun, minta nak kembali ke dunia, kerana sudah terlambat. Orang kata nasi sudah menjadi bubur, maknanya peluang untuk balik ke dunia untuk bertaubat tu dah tak ada dah. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, bahwasanya kamu dibalas dengan balasan mengikut apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan di dunia. Baik, kita lihat untuk ayat ke-6 tadi. Qu anfusakum, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu. Allah Ta'ala suruh kita pelihara diri kita, juga keluarga kita. Biasa dalam doa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, akhir itu wa qina azaban nar. Kita minta Allah Ta'ala pelihara kita. Kita ni bukan setakat diri kita saja, termasuk ahli keluarga, orang yang dekat dengan kita. Begitu juga ketika Nabi SAW memulakan dakwah di Mekah. Nabi panggil semua ahli keluarga dia, semua kabilah-kabilah di Mekah yang ada hubungan kekeluargaan. Apabila turunnya ayat di akhir surah Asy-Syu'ara, iaitu wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada ahli keluarga kamu yang terdekat. Lalu Nabi panggil semua kabilah Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Ka'ab bin Lu'i. Lalu Nabi beritahu, anqidhu anfusakum minan nar,
peliharalah diri kamu, selamatkanlah diri kamu daripada azab neraka Allah. Sehingga Nabi panggil juga anaknya Fatimah yang masih kecil ketika itu, Nabi kata anqidhi nafsaki minan nar, peliharalah diri kamu daripada azab neraka, kerana aku tidak memiliki apa-apa untuk membantu kamu di akhirat, melainkan aku ni ada hubungan kekeluargaan. Aku Rasul yang diutuskan untuk menyeru kamu kepada jalan yang boleh menyelamatkan kamu dunia dan akhirat. Jadi ku anfusakum maknanya ij'alu li anfusikum wiqayatan minan nar. Jadikanlah untuk diri kamu adanya suatu wiqayah. Wiqayah ni suatu jalan pencegahan untuk mencegah ataupun memelihara diri kamu daripada neraka Allah. Caranya bitarkil ma'asi wa fi'li at-ta'at, dengan meninggalkan perkara maksiat dan melakukan ketaatan. Wahmalu ahlikum, dan bawalah keluarga kamu ataupun bawalah mereka dengan cara itu bin nushi wa ta'dib, dengan cara beri nasihat, dengan cara diperadabkan. Nasihat dan ada ketika perlu dihukum, kena hukum lah. Baik, pertama kita nak lihat tentang perlunya sungguh-sungguh usaha kita berpegang kepada ajaran agama. Cara nak pelihara diri dan keluarga daripada azab neraka itu caranya adalah menitik beratkan perintah-perintah agama, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan urusan akidah, keimanan kita. Kita melihat ketika Nabi Yaqub hampir meninggal dunia, itu boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Betapa Nabi Yaqub masa nak meninggal pun dia masih pesan kepada anak-anak dia. Am kuntum syuhada, adakah kamu semua menjadi saksi ataupun kamu melihat ketika hadara Yaqub al-maut, ketika Nabi Yaqub didatangi kematian, lalu masa tu dia panggil anak-anak dia, dia kata iz qala li banihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah, apa yang kamu akan sembah selepas aku sudah mati. Maknanya dia dah nak meninggal dunia, dia masih fikir apa yang akan berlaku kepada nasib anak dia selepas ni. Adakah mereka ni orang yang terus berpegang dengan agama yang benar ini, ataupun mereka akan jadi sesat? Lalu mereka berkata, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami tetap akan beribadat, akan menyembah Tuhan yang kamu beriman dengannya. Maksudnya beriman dengan Allah Ta'ala, kerana dia jugalah Tuhan bagi bapa-bapa kami sebelum ini, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, kerana dialah ilahan wahida, Tuhan yang satu. Ini maknanya hal yang berkaitan dengan akidah itu, usaha untuk terus hidup dengan tunduk kepada perintah Allah. Kemudian kita melihat yang kedua, contoh yang kedua, itu yang pertama dalam suratul Luqman. Bagaimana Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ni kisah ni berlaku zaman Nabi Daud. Tak silap ikut riwayat, kalau baca dalam tafsir, zaman Nabi Daud. Dia ni Luqmanul Hakim bukan seorang nabi. Pendapat yang kuat mengatakan dia seorang lelaki yang saleh, yang masyhur kisahnya sehingga disebut dalam Quran, dan nama surah tu suratul Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, ketika dia memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu mensyirikkan Allah, jangan kamu menyekutukan Allah. Bukan setakat dalam urusan akidah, termasuk dalam urusan ibadat. Janganlah dilakukan syirik itu, jangan disekutukan Allah. Maksudnya janganlah satu ketika kamu beribadat kepada Allah, satu ketika yang lain kamu memohon beribadat kepada yang lain, berlakunya syirik. Itu dipesan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, supaya dia dan anaknya selamat daripada azab api neraka Allah. Iaitu menjaga akidah tauhid. Nombor satu tu menjaga akidah tauhid.
Kemudian kita lihat contoh yang ketiga di akhir surah Luqman, di akhir surah Taha, di akhir surah Taha ayat 132. Ayat 132 yang berbunyi wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada ahli keluarga kamu dengan menunaikan solat. Dan suruhlah mereka bersabar untuk menunaikannya. Perintahkanlah ahli keluarga kamu menunaikan solat. Dan suruhlah mereka bersabar untuk mendirikannya. Ni kalau dalam bab solat ni, kalau kita lihat ya, ada hadis-hadis Nabi yang menyuruh kita memerintahkan kepada anak-anak kita salat ketika umur 7 tahun. Maknanya kita tidak boleh buat lepas tangan. Kita kena ambil berat, kena bertegas, kena beri nasihat, kena suruh, ataupun kena, kalau perlu hukum, kena hukum. Daripada Abdullah bin Amru, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum, muru abnaakum bis salati lisab'in. Suruhlah anak-anak kamu dengan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Suruh ni mana suruh dalam keadaan sudah diajar ataupun sudah latih dengan salat. Jadi suruh supaya mereka salat. Maknanya ibu bapa pun kena salat jugalah. Wadribuhum 'alaiha, dan perlulah mereka dipukul ketika umur 10 tahun ni kalau mereka engkar ataupun susah untuk salat. Maksud pukul di sini menunjukkan rasa marah, bukanlah pukul sampai mencederakan, pukul untuk mendidik. Dan ketika umur 10 tahun jugalah wa farriqu bainahum fil madaji', hendaklah dipisahkan tempat tidur. Itu untuk anak lelaki dengan anak perempuan tak boleh tidur di tempat yang sama ketika umur 10 tahun. Jadi yang pertama Nabi pesan muru abnaakum ataupun muru auladakum, suruh anak-anak kamu dengan mendirikan salat. Walaupun umur 7 tahun tu biasanya ialah umur 7 tahun belum balik lagi, masih kecil lagi, tapi perlu dilatih. Perlu dilatih, dibiasakan. Sama ada anak lelaki atau anak perempuan. Kalau dalam bab menutup aurat bagi anak perempuan, walaupun mungkin umur baru 7 tahun, 8 tahun, tapi kita dah biasakan dia dengan pakaian yang sopan, dengan menutup aurat, supaya dia boleh membiasakan diri dengan cara sebegitu bila dia sudah meningkat dewasa. Tapi kalau ibu bapa tak ambil berat, kadang-kadang anak tu dah meningkat remaja, mungkin solatnya entah ke mana, mungkin anak lelaki perempuan berpakaian mungkin tak menutup aurat, jadi timbul satu persoalan, adakah ibu bapa tu faham atau tidak ayat ni? Ayat ni suruh ku anfusakum wa ahlikum, peliharalah diri kamu dan juga keluarga kamu. Jangan fikir diri kamu sahaja, juga keluarga kamu. Iaitu dengan apa tadi? Bitarkil ma'asi wa fi'lit ta'at, dengan meninggalkan perkara maksiat dan melakukan ketaatan kepada Allah. Baik, untuk ayat apa tadi 132 dalam surah Taha, baik, kita sambung balik ya. Di akhir surah Taha ayat 132 tu ada satu riwayat yang dikemukakan oleh ulama tafsir dalam tafsiran ayat ni. Daripada haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj, haddatsana Hafs bin Riyas, daripada Hisham an abihi annahu kana idza dakhala ala ahli dunya fara'a min dunyahum tarafan fa idza raja'a ila ahlihi. Ini kisah berlaku pada Riyas bin
kepada Hisham. Ini salah seorang perawi lah. Dia kata bila dia melihat kepada orang-orang di dunia inilah dan juga kehidupan dunia mereka, maka dia melihat mereka ni hidup dalam keadaan leka dan lalai. Apabila dia kembali kepada keluarganya, dan dia pun membaca ayat yang sebelumnya, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi, ayat 131 surah Taha, sehinggalah kepada ayat wa'mur ahlaka bis-salah, suruhlah keluarga kamu mendirikan salat. Kemudian dia berpesan, dia kata as-salata as-salata, hendaklah kamu salat, hendaklah kamu jaga salat dan pelihara ia sebaik mungkin. Itu satu riwayat. Kemudian banyak riwayat yang disebut oleh Ibnu Katsir di sini. Antaranya pernah Nabi SAW pada waktu hampir subuh dia pergi ke rumah anaknya Fatimah. Fatimah ni isteri kepada Sayyidina Ali. Kemudian Nabi mengetuk pintu maknanya untuk mereka tu bangun awal. Nabi kata, ala tusalliyani, kamu tak salat ke? Adakah kamu tak salat ke? Kemudian Ali jawab macam mana? Dia kata, ya Rasulullah, anfusuna biyadillah. Jiwa kita, diri kita ni berada di tangan Allah. Maksudnya kita ni Allah Ta'ala yang kawal, Allah Ta'ala yang jaga. Kalau dia nak jadikan kita ni boleh sedar, boleh bangun mudah untuk salat, kita bangunlah. Jadi maksudnya tak payahlah engkau susah payah mari rumah kita, ketuk pintu, gerak bangun ni. Kalau kita nak bangun, bangunlah. Maka jawapan itu sebenarnya mengecewakan Nabi. Nabi sebenarnya lebih ihtimam, ambil berat. Dia pun berlalu, Nabi pun pergi. Sebenarnya maksud solat di sini bukan solat fardu sebab tak subuh lagi. Maksud solat di sini adalah solat malam. Waktu hampir subuh, Nabi pergi ketuk pintu ataupun dinding rumah anaknya Fatimah untuk membangunkan mereka supaya bangun awal lah untuk solat tahajud. Tapi bila Ali kata tak payah susah lah kita ni, kalau kita nak bangun, Tuhan nak gerak bangun, kita bangun juga. Lalu Nabi berlalu dan dia membaca ayat dalam surah Al-Kahfi, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Adalah manusia ni banyak pula bantahannya, debatnya. Orang kata gitu, dia kata gini. Itu kalau bahasa Kelantan gitulah. Orang oyak gitu, dia oyak gini. Jadi sebenarnya apa yang Nabi buat tu nak memudahkan mereka untuk bangun awal. Sebab bila kita melaksanakan perintah agama, sama ada pada kita, pada keluarga kita, kita suruh, dan tadi kita dah perintahkan, kita dah ajar, mana dari segi tanggungjawab tu dah terlepas dah lah. Cuma atas rasa perlu ambil berat, maka kita tanya khabar. Mungkin anak-anak kita dah menikah dewasa, macam mana dah solat. Atau kita ingatkan dia untuk solat di awal waktu dan sebagainya. Jadi selebih tu dialah. Nabi SAW diutuskan sebagai Rasul. Tidak diutuskan untuk menjaga manusia. Wa ma arsalnaka alaihim wakila. Wa ma arsalnaka alaihim hafiza. Tugas Nabi hanyalah al-balaghul mubin, menyampaikan. Jadi selebihnya pandai-pandailah manusia tu jaga diri dia sendiri. Bila ayat ni sebut, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan keluarga kamu, khususnya anak-anak kamu daripada azab neraka. Di mana kita jaga kita. Ini bukan jaga daripada coronavirus. Bukan jaga daripada COVID-19. Kita jaga kita daripada azab neraka. Waktu yang lebih utama. Yang pertama saya dah sebut tadi tentang pentingnya akidah pegangan kita, keyakinan kita kepada Allah, tidak mensyirikkan ia. Pesan kepada anak-anak kita supaya sentiasa beribadat kepada Allah sebagaimana pesanan Nabi Yaqub ketika dia hampir nak meninggal dunia. Kemudian pesanan Luqmanul Hakim kepada anaknya supaya jangan terlibat dengan syirik. Kemudian pesanan Nabi kepada anaknya Fatimah dan menantunya Ali supaya bangun awal salat malam. Kemudian ada satu lagi hadis tentang bab sedekah. Yang mana sedekah ni salah satu amalan yang boleh mengelakkan kita daripada terkena azab neraka. Hadis tu riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih.
daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan dia akan berkata-kata dengan Tuhannya. Maksudnya setiap orang di antara kita akan dipanggil, Allah Ta'ala akan interview kita di akhirat nanti. Yang mana Nabi kata tak ada penterjemah, ya. Allah Ta'ala tanya dan kita faham soalan tu, kita boleh jawab. Tak ada penterjemah. Lalu si hamba tu wa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Dia melihat sebelah kanannya, maka tidaklah yang dia lihat kecuali amalan-amalan baik yang dia pernah buat. Itu yang dia bawa ke akhirat. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Lalu dia melihat sebelah kirinya, tidak ada yang dia bawa kecuali amalan-amalan buruk yang pernah dia lakukan. Kemudian wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi. Lalu dia melihat di depannya, maka tidaklah dia lihat kecuali ada neraka. Depan dia neraka, betul-betul depan dia. Maka akhirnya Nabi pesan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Peliharalah diri kamu daripada azab neraka walaupun dengan sedekah daripada sebelah buah tamar. Buah tamar tu bukannya besar. Buah-buah kurma. Buah kurma tu kalau kita tak mampu nak sedekah sebiji, kalau terpaksa dibelah, mungkin kita ada sebiji, orang tu minta, okey kita belah, kita ambil separuh, dia separuh. Kalau boleh buat macam tu pun, okey dah. Maknanya kita cari juga peluang untuk membolehkan kita bersedekah. Kerana sedekah itu menjadi sebab kepada dapat dijauhkan daripada azab neraka. Kemudian apa lagi amalan yang kita boleh buat? Apa lagi amalan yang ahli keluarga kita boleh buat untuk elak daripada azab neraka? Termasuklah ibadah puasa. Soal meninggalkan dosa maksiat itu satu hal dah. Ni melaksanakan amalan-amalan fardu dan amalan-amalan sunat. Puasa adalah hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Sesiapa yang berpuasa sehari sahaja pada jalan Allah, sama ada kalau dia keluar untuk pergi berjihad fi sabilillah ataupun fi sabilillah juga niatnya semata-mata kerana Allah, nescaya Allah Ta'ala jauhkan wajahnya, mukanya daripada neraka sejauh 70 kharifan, 70. Ada ulama kata kharifan merujuk kepada tahun. Ada ulama kata kharifan merujuk kepada suatu parik, khandak. Parik bukan parik di dunia, parik yang di akhirat ni maknanya dia punya jarak antara satu tebing dengan tebing lain tu sangat jauh. Ni 70. Parik maknanya jauhlah, nak menunjukkan kepada jarak yang jauh. Dengan sebab apa? Puasa. Jadi sama ada kita menjaga akidah kita, kita menjaga solat kita, puasa kita, kita bersedekah. Maka semua amalan-amalan itu menjadi sebab kepada dapat dipelihara daripada azab neraka. Bagi kalaulah ada dosa dan kesilapan yang dibuat, maka perlu seseorang itu sentiasa bertaubat. Perlu sentiasa bertaubat. Para jemaah yang dirahmati Allah, perkara yang paling penting kita nak jaga keluarga kita adalah iman. Itu nombor satu sekali, iman. Menjaga iman. Cara nak jaga iman ialah menjaga perkara asas dalam agama, itu menjaga solat. Itu penting. Perkara asas. Kita rujuk kalau dalam surah Ar-Ra'du. Sebelum ni pun kita dah tengok dah dalam surah Ar-Ra'du yang berkenaan dengan sebahagian sifat ulul albab. Yang saya pernah tulis itu dalam grup kita, tajuk masuk syurga satu keluarga tu. Itu merujuk kepada ayat 19 hingga ayat 24 dalam surah Ar-Ra'du. Muka surat 252. Antara sifat ulul albab yang akhirnya mereka dapat masuk syurga satu keluarga dan selamat daripada azab neraka, mereka memenuhi janji dengan Allah. Mereka menghubungkan silaturrahim. Mereka takut kepada bukan setakat takut kepada Allah, takut kepada hisab yang buruk di akhirat nanti. Mereka orang yang sabar dalam mencari keredaan Allah. Sabar. Sabar ni maknanya kita kena, orang Kelantan kata kena kena habsun nafsi alal makruhi, kena tahan diri, kena tahan
atas perkara yang kita tidak sukai. Walaupun terasa suka untuk berpuasa, kita cuba berpuasa. Walaupun suka untuk bangun awal, kita bangun juga. Mereka mendirikan salat. Ayat 22 surah Ar-Ra'du. Antara sifat ulul albab yang melayakkan mereka masuk syurga dengan keluarga mereka, sekaligus selamat daripada neraka, mereka salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka nafkahkan, sedekahkan apa yang kami rezekikan, dan mereka menolak kejahatan yang manusia buat dengan melakukan kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat balasan yang baik di akhirat, yang berupa jannatu adni yadkhulunaha, syurga adni yang mereka akan masukinya. Bukan setakat mereka, termasuklah waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, orang-orang yang soleh dari kalangan bapa, isteri-isteri dan zuriat mereka. Bapa mereka, termasuklah datuk mereka, pasangan-pasangan mereka, zuriat, anak-anak dan cucu mereka. Dengan syarat semuanya orang-orang yang beriman, beramal saleh. Jadi bila masuk syurga bermaksud maknanya mereka dah selamat daripada azab neraka. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita sambung terus. Allah Ta'ala beri peringatan. Dalam neraka itu terdapat malaikatun ghilaz. Ini sesuatu yang menakutkan. Adanya khazanatun minal malaikah. Malaikat pengawal. Neraka ni dia ada pengawal, iaitu yang berupa malaikat. Yang ghilaz, masuk ghilaz ni atba'hum, tabiat mereka tu kasar. Ghaliz ni yang tebal, yang kasar, ataupun kita kata yang bahasa kita bengis. Bengis, orang Kelantan kata backing. Backing, pongoh. Yang kasar, yang maknanya menakutkan. Kerana nuzi'at min qulubihim ar-rahmah. Telah dicabut daripada hati malaikat itu perasaan rahmat terhadap orang-orang kafir. Dia tak ada kasihan belah tu. Dia tak ada kasihan belah. Syidat lagi tegas dan keras. Contohnya apa dia? Biasa kita bacakan dalam surah Sejadah tu. Kullama aradu an yakhruju minha. Setiap kali orang kafir itu mahu keluar daripada neraka, u'idu fiha. Lalu mereka dikembalikan semula. U'idu maknanya ditarik kembalilah. Siapa yang tarik mereka? Itu malaikat. Kita kata, dah dia nak keluar apa daripada tengah-tengah neraka, lari ke tepi, malaikat tarik pula. Kerana malaikat itu sudah dijadikan baginya tak ada lagi rasa kasihan belas kepada penghuni neraka. Bahkan apabila orang-orang dalam neraka itu disebut dalam surah Ghafir, bila orang-orang neraka minta kepada malaikat yang jaga neraka, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna, minta tolong, doa je ada. Kata ahli neraka, wahai malaikat yang jaga neraka, berdoalah kepada Tuhanmu, berdoalah kepada Allah supaya dia, doa ni mintalah. Dia kata, mintalah kepada Allah supaya kami dalam neraka ni diberi keringanan, diringankan azab yauman, sehari saja. Kami tak tahan dah diseksa sakit ni, kami nak rehat sehari saja. Apa jawab malaikat? Malaikat tanya, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat, tidakkah sudah datang rasul-rasul yang berdakwah mengajak kamu menjelaskan perkara yang benar ni? Lalu orang kafir terjawab, qalu bala. Ya, betul dah datang rasul-rasul. Lalu malaikat pun jawab balik, qalu fad'u. Kalau begitu kamu sendirilah yang berdoa, jangan minta kami yang memohon kepada Allah. Kamu sendiri minta kepada Allah. Tapi bila orang kafir minta, wa ma du'aul kafirina illa fi dalal, tidaklah permintaan orang-orang kafir itu kecuali sia-sia. Jadi maknanya malaikat tidak melayan atau tidak peduli permintaan mereka tu. Jadi setiap kali mereka nak keluar daripada neraka, mereka ditarik dengan kasar, dengan dahsyat. Kemudian kita melihat di akhir surah Al-Mu'minun juga gambaran tentang siksaan neraka juga. Apabila orang-orang kafir itu meminta kepada Allah untuk dikeluarkan daripada neraka, lalu Allah Ta'ala kata, ikhsa'u fiha, kamu duduk di sudi dan diam-diamlah. Mana tak perlu nak bercakap banyak. Wala tukallimu, jangan kamu bercakap dengan aku. Dan setiap malaikat itu dia telah ditugaskan untuk
menjaga, mengawal neraka. Yang menyeksa, hak jaga-jaga. Kita kan biasa dah baca dalam surah Al-Mulk. Innal ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir, yang kufur dengan Tuhan mereka, bagi mereka azab jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan. Setiap kali orang kafir itu dicampak dalam neraka, mereka mendengar bunyi yang menakutkan dalam neraka. Wahya tafur, neraka itu menggelegak, terlalu panas. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampirlah neraka tu pecah. Ni surah ni insya-Allah kita akan baca beberapa hari lagi lah, sebab kita pun nak habis dah ni surah At-Tahrim. Selepas At-Tahrim kita akan masuk surah Al-Mulk, surah yang pertama dalam juz 29. Kemudian malaikat bertanya, kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dicampakkan satu kumpulan orang-orang yang kafir ni ke neraka, lalu sa'alahum khazanatuha, malaikat yang menjaga neraka. Khazanah di sini penjaga neraka tu tanya, alam ya'tikum nadhir, tidakkah sudah datang kepada kamu rasul yang memberi peringatan? Lalu orang kafir jawab, qalu bala qad ja'ana nadhirun, sesungguhnya telah datang kepada kami rasul yang memberi peringatan, tetapi kami yang mendustakan. Jadi akhirnya mereka tak boleh buat apa-apa, mereka sendiri mengakui akan dosa dan kesalahan yang mereka buat. Fa'tarafu bidzambihim, mereka iktiraf mengaku, tapi pengakuan ini tak memberi apa-apa faedah. Kalau mengaku semasa di dunia, mereka sedar, mereka insaf bertaubat sebelum mati, okeylah, peluang itu masih ada untuk mereka kembali ke jalan yang benar, untuk mereka kembali ke pangkal jalan. Tapi kalau mengaku semasa dan neraka, fa'tarafu bidzambihim, mereka mengaku dosa mereka, pengakuan itu tak memberi apa-apa faedah. Tak memberi apa-apa faedah. Maka fasuh qalli ashabis sa'ir, maka binasalah atau dijauhkan ahli neraka itu daripada rahmat Allah. Kemudian sifat lain bagi para malaikat yang menjaga neraka ni, la ya'sunallah, mereka tidak menderhakai akan perintah-perintah Allah. Maksud menderhakai merujuk kepada perintah yang telah diberikan sebelum ini. La ya'suna, mana la ya'suna amrallah fil madi. Itu disebut dalam tafsirnya. Mereka tidak menderhakai perintah Allah yang lepas-lepas, yang telah diperintahkan sebelum ini, semuanya mereka laksanakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan, itu merujuk kepada fil mustaqbal. Ada perintah yang akan datang esok, lusa dan seterusnya, mereka terus melakukannya. Kemudian dalam tafsir Al-Jalalain ada diberi sedikit tambahan tentang tafsiran ayat ni. Dia kata ayat ni menjadi takhwif lil mu'minin anil irtidadi, untuk menakutkan orang mukmin supaya timbul rasa gerun agar tidak murtad setelah mereka dah masuk Islam. Ini suatu kerugian yang besar bagi orang yang dah memeluk Islam, kemudian mereka meninggalkan ajaran Islam, mereka akan menyesal selama-lamanya di akhirat. Ayat ini juga untuk menakutkan, menggerunkan orang-orang munafik yang mengaku beriman dengan lidah mereka, tetapi hati mereka tidak beriman. Jadi sifat malaikat adalah sifat sentiasa taat perintah Allah. Sentiasa taat, bukan setakat sentiasa beribadat kepada Allah. Mereka sentiasa mentaati perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Bahkan mereka sedikit pun tidak merasa sombong untuk melakukan ibadat kepada Allah. Maknanya tidak rasa payah dan berat diri. La yastakbiruna an ibadatihi. Mereka tidaklah bersikap sombong ataupun membesar diri. Itu disebut dalam ayat di di akhir surah Al-A'raf, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Itu di akhir surah Al-A'raf. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang hampir dengan Tuhan mereka itu tidaklah mereka sombong daripada beribadat kepadanya. Mereka sentiasa bertasbih memuji Allah dan mereka sujud kepada Allah. Itu sifat malaikat. Malaikat dia memang dah diciptakan begitu, menjadi makhluk yang taat kepada perintah Allah.
Kerana malaikat ni dia tak ada nafsu, ya. Dia tak ada syahwat, dia tak ada keinginan nafsu, dia tak timbul saat nak makan, nak minum, nak berkahwin, tak ada. Malaikat ni dia tak ada lelaki perempuan. Dia tak ada keinginan untuk dia hidup berpasangan. Sebab malaikat ni dia tak ada sifat lelaki perempuan. Kena faham tu. Malaikat ni Allah Ta'ala ciptakan daripada cahaya. Dan yang menakjubkan bagi kita sebab dia boleh yatamassal, boleh bertukar rupa jadi manusia. Banyak kali malaikat Jibril dia datang jumpa Nabi dengan rupa yang sangat baik, super elok, seperti seorang sahabat yang disebut namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, Dihyatul Kalbi. Dia rupa yang baik. Dia seorang Dihyah ni seorang sahabat yang kita kata handsome, yang kacak. Jadi malaikat Jibril kalau mari rupa dia macam Dihyah. Tapi bila dia pergi, dia akan bertukar kembali rupanya, rupa asal menjadi malaikat dalam bentuk cahaya. Tapi yang penting untuk kita faham, mereka ni tidak menderhakai perintah Allah sekali-kali. Kemudian kita lihat ayat yang terakhir untuk kita bincang hari ini. Ya ayyuhallazina kafaru, wahai orang-orang yang kafir, kamu tidak perlu untuk minta sebarang keuzuran. La ta'tadzirul yam, tak payah beri apa-apa alasan untuk menyatakan kenapa kami masuk neraka. Kami tak tahu apa-apa. Kami tak boleh beri alasan. Ketika dimasukkan orang kafir ke neraka pada hari kiamat, lalu dikatakan kepada mereka, la ta'tadziru, yani la yuqbal minkum al-uzr. Tidak diterima sebarang keuzuran. Uzur ni mana? Alasan. Nak beri apa alasan? Tak payahlah. Allah Ta'ala dah tahu semuanya. Apa-apa sahaja yang mereka nak cakap, Allah Ta'ala dah tahu. Jadi kata-kata ini menjadi ta'isan lahum wa qita'an li atma'ihim, menyebabkan mereka jadi putus harapan, putus asa. Orang kata jadi frah nungging. Frah nungging ni nunggingnya apa? Minta nak royak gini, tak ada terima. Sebab semuanya sudah diketahui. Jadi perlulah kita faham semasa kita hidup di dunia, dunia ni adalah dar jihad wa amal salih. Dunia ni tempat untuk kita berjuang. Berjuang untuk melaksanakan perintah Allah. Sebab kita manusia ni kita ada nafsu. Kalau ikut nafsu, kita tak nak bangun pagi-pagi, solat subuh. Lepas tu, kalau ada kuliah, nak dengar kuliah, kita lebih suka untuk relax. Dengar radio ke, tengok TV ke, tengok rancang hiburan ke. Maka itu perlu kepada jihad. Allah Ta'ala suruh kita belajar. Nabi suruh kita menuntut ilmu. Maka kita belajarlah. Kita disuruh beramal. Maka kita beramal lah. Sebab perlu kepada jihad. Perjuangan untuk melaksanakan perintah Allah. Dan melakukan amalan yang salih. Adapun di akhirat nanti, ia adalah dar mukir wa jaza. Tempat untuk kita menetap dan menerima balasan. Di akhirat saya rasa tak ada dah nak solat, nak sedekah, nak puasa, tak perlu dah. Segala amalan tu kita lakukan di dunia. Maka ulama menyebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang bagi akhirat. Tempat kita nak bercucuk tanam, nak tanam apa dia, sayur ke, pokok padi ke, buah-buahan ke. Kita tanamlah apa saja. Hasilnya bukan di sini tapi di akhirat. Maksud sayur, padi, buah apa tadi, itu kiasan kepada banyaknya jenis amalan-amalan kita. Ada amalan wajib, ada amalan sunat, ada puasa wajib, puasa sunat, sedekah wajib, sedekah sunat, solat wajib, solat sunat. Begitu juga kalau kita bercucuk tanam, kita ada tanah kebun yang luas, kita tanam pokok paruh, tanam pokok rambutan, tanam pokok apa dia lagi, macam-macam pokok kita tanam, sayur pun kita tanam, sebab kita nak dapatkan semua hasil di akhirat nanti. Buah pun kita boleh makan, nasi pun kita boleh makan, sayur pun ada, kerana di dunia berbagai amalan kita buat. Zikir pun ada, selawat pun ada, baca Quran pun ada, menuntut ilmu pun ada, solat pun ada. Begitulah perbandingannya. Dunia adalah ladang akhirat. Apabila dilakukan usaha bercucuk tanam dengan amalan soleh, maka itulah mahasada, apa yang dia akan tuai. Manusia akan tuai, dapat hasil atas apa mafa'ala, apa yang dia buat. Adapun di akhirat nanti, nak beri sebarang alasan, nak beri dalih, nak bertaubat, la yufidani, tak berfaedah kedua-dua. Alasan tu dan taubat tu tak diterima dah. Maka rugilah orang-orang yang
membiarkan kehidupan dunia ini berlalu tanpa diisi dengan pengisian yang sepatutnya. Itulah kalau kita nak fikir kadang-kadang, khususnya kalau kami dan jemaah yang tinggal dekat dengan Masjid Aman. Masjid Aman ini dekat dengan kawasan dipanggil Taman Kenangan. Sesiapa yang mai Kota Baru jalan hospital, daripada jalan hospital kita nak pergi ke Cabang Pak Cerai ke Panji. Taman Kenangan ni semua orang tahu kawasan yang di situ ramai perumahan yang non-Muslim lah. Orang Melayu ni belakang tu banyaknya. Depan ni kebanyakan rumah tu rumah untuk orang Cina yang bukan Islam lah. Kadang-kadang kita pun terfikir ya, ruginya mereka hidup begini, lepas tu mereka mati kalau tidak Islam ruginya. Dan kadang-kadang kita pun rasa macam bersalah sebab tak ada peluang untuk kita mendekati bagi kita sampaikan. Dan kita pun tahu masjid kita, Masjid Aman ni, depan masjid tu, rumah tu adalah rumah orang-orang bukan Islam. Yang setiap hari mereka mendengar azan. Adalah tidak mungkin kalau mereka tak tahu apa-apa tentang agama Islam. Mustahil. Kalau mereka tak tahu tentang Islam. Padahal setiap hari mereka mendengar azan. Bahkan mereka mendengar juga kuliah-kuliah yang disampaikan di situ. Mendengar juga solat yang ditunaikan di situ. Lalu mereka buat alasan di akhirat, oh kami tak tahu. Maka alasan itu tak diterima. Kerana mereka sudah diberi akal untuk berfikir. Sudah sampai pendakwah yang sampaikan agama ni. Kenapa mereka tidak gunakan peluang hidup di dunia yang begitu lama untuk mereka berubah menjadi orang yang beriman, orang yang baik Islamnya yang beramal. Jadi sebagai penutup kita ada 10 minit lagi. Saya nak para jemaah buka surah Fatir. Surah Fatir ni surah ke-35 sebelum surah Yasin. Surah Yasin surah yang ke-36. Surah Fatir ni surah yang ke-35. Pada muka surat 438. Sebab kita nak kaitkan dengan ayat kita baca hari ini. Ayat yang ketujuh adalah surah Tahrim ni. Orang-orang kafir akan menyesal di akhirat dan tak akan diterima sebarang alasan mereka. Baik, buka muka surat 438, surah Fatir dalam juzuk 22. Bermula ayat 36. Wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka di akhirat nanti naru jahannam, azab neraka jahannam. Tidaklah mereka dihukum sehingga lalu mereka mati. Maksudnya dalam neraka ni sakit setara mana pun tak mati dah. Sakit tetap sakit tapi tak mati. Berbeza dengan di dunia. Dunia ni kalau bila sakit sangat sampai kepada mati lah. Tapi di akhirat tak mati. Sakit saja, sakit-sakit tak mati. Wala yukhaffafu anhum, dan tidak diringankan bagi mereka azab. Demikianlah kami memberi balasan kepada setiap orang yang kufur. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka itu berteriak menjerit dalam neraka. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada neraka ni. Kami mahu melakukan amalan yang salih. Orang kafir ni nak kembali ke dunia, nak buat amalan salih, maknanya mereka nak menjadi orang yang beriman. Sebab iman itu amalan salih. Kami nak beriman, kami nak tunaikan salat sebagaimana orang Islam yang lain. Kami juga nak menjadi seorang mukmin yang salih, yang baik. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak sama dengan amalan yang telah kami buat dulu, amalan yang buruk. Allah Ta'ala tanya, awalam nu'ammirkum, tidakkah kami sudah beri umur yang panjang kepada kamu? Kalau bahasa Kelantan kak, mudik hidup lama atas luar, gapo dia? Tak ada mikir kak. Tuhan bagi umur 70 tahun, 80 tahun. Hak umur tu lah, hak macam ada umur 40 tahun, 30 tahun. Awalam nu'ammirkum, tidakkah kami sudah beri umur yang panjang kepada kamu? Yang tempoh selama hidup tu, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, cukup dah untuk memberi peringatan kepada sesiapa yang mahu ingat. Maknanya kalau mikir, nak insaf, nak sedar, nak berubah, lebih daripada sedar dah.
Tapi kalau setara tu tak khabar-khabar lagi, tak insaf juga, tak sedar juga, itu silap kamu lah. Umur yang panjang tu kenapa tak digunakan untuk kamu berubah menjadi orang yang baik? Padahal waja'akumun nazir, telah datang kepada kamu rasul yang beri peringatan. Fazuku, maka rasailah azab ini. Fama lidzalimina min nasir, maka tidak ada sebarang penolong bagi orang-orang yang zalim. Mereka merayu supaya boleh keluar daripada neraka, tapi rayuan mereka itu sia-sia. Subhanallah, kita pun rasa sedih. Sebab rugi. Kita pula tupai sedih sebab macam kita tak, ini hidayah ni milik Allah, tapi sebab manusia tu dah memilih begitu, itu salah dia lah. Mereka menyesal di akhirat. Mereka juga disebut orang-orang yang mujrim. Biasa kalau dalam surah As-Sajadah tu, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau engkau melihat ya Muhammad ketika orang-orang yang bersalah itu, mujrim ni secara khususnya orang-orang kafir lah, juga termasuk orang-orang Islam yang banyak dosanya. Mereka itu dalam keadaan takut dan menyesal. Nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka dengan berkata, wahai Tuhan kami, hari ini kami sudah absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Kami dah lihat, kami dah dengar, maka kembalikan kami ini ke dunia sebab kami nak melakukan amalan soleh. Inna muqinun, kerana kami dah benar-benar yakin. Tapi keyakinan di sini keyakinan yang sia-sia, tak memberi apa-apa faedah. Walaupun mereka dah melihat azab neraka, dah merasainya, mereka tak boleh buat apa-apa dah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kalau kita baca tentang sifatun nar, ada tajuk tentang sifat-sifat neraka, Nabi SAW beritahu, menyesalnya ahli neraka sehingga mereka menangis habis air mata. Tak ada ad-dumu, ad-dam'u ni habis dah. Sehingga keluarlah air mata darah. Air mata darah. Tepat mengalirnya air mata pada pipi mereka tu, kalau diletakkan kapal yang berlayar di laut tu, kapal tu dapat mengalir. Sebab di akhirat nanti, ahli neraka juga ahli syurga semuanya besar. Dia punya skala sahih dia tidak sama sahih di dunia, besar. Kalau setara kapal yang berlayar di laut tu letak atas pipi muka mereka tu, kapal tu boleh berlayar. Nak royak banyaknya air mata darah yang keluar sebab menyesal. Nak balik semula ke dunia tak boleh. Terpaksa menanggung kesakitan yang tak tahu siapa bila. Begitu juga disebut dalam surah Az-Zukhruf, innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Mereka tidak akan henti-henti diseksa dalam keadaan mereka rasa sangat kecewa dan rasa sedih doa. Kalau kata sangat terlalu sedih. Lalu mereka pun wanadau ya Malik, mereka pun memanggil kepada malaikat yang jaga neraka, malaikat Malik. Ada yang kata malaikat Zabaniyah. Zabaniyah tu pembantu kepada Malik. Ketua bagi malaikat yang jaga neraka adalah Malik. Wanadau ya Malik. Hak Zabaniyah hak disebut di akhir surah Al-Alaq. Kalla la sanad'u Zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtari. Zabaniyah tu adalah a'wanu Malik, pembantu kepada malaikat Malik. Jadi malaikat Malik yang jaga neraka ni, ahli neraka minta kepadanya, wanadau, mereka kata, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, suruhlah Tuhanmu matikan kami tak tahan dah diseksa begini, matilah senang. Tapi malaikat Malik jawab apa? Qala innakum makithun, kamu tak akan mati, kamu akan terus berada di sini dalam keadaan kamu diazab dan diseksa. La haula wala quwata illa billah. Kita tak ada kekuatan, tak ada kemampuan kecuali dengan pertolongan daripada Allah. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Dengan rahmat itulah kita dapat rasai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu. Kita dapat mengambil pengajaran daripada ayat-ayat yang kita tadabbur, yang kita renungi, untuk kita fikir dan untuk kita perbetulkan hala tuju hidup kita, supaya kita selamat, bukan setakat di dunia, lebih-lebih lagi selamat di akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya tak ada siapa pun di antara kita yang sanggup untuk ke neraka walau sesaat. Tak usah kata seminit, tak usah kata sehari, 1 saat pun kita tak sanggup sebab sakit sangat. Nabi buat gambaran orang kafir yang paling ringan azab neraka.
seorang yang dipakaikan kepada dia jumratani minnar, dua macam selipar lah, selipar kasut daripada api neraka, yang menyebabkan yaghli minhu minhuma dimaruhu, dengan sebab kedua-dua selipar api tadi gelegak dia punya otaknya, panas sangat. Selipar api duduk di kaki tapi menggelegak otak, terasa panas. Kita ni kalau tersentuh objek yang panas, periuk ke kendi yang panas dapur, tak adalah siapa otak kita nak rasa itu. Itu kalau siapa setara tu dunia matilah. Tapi di akhirat la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati, tidak hidup. Mereka diseksa tidak siapa mati, dan mereka diseksa seolah-olah seperti tak hidup sebab terlalu sakit. Kita berlindung dengan Allah Ta'ala daripada azab akhirat. Kita meminta kepada Allah kita selamat di dunia. Allahumma Allahumma inna na'udzubika min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Yang sangat dahsyat dan menakutkan. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita semua dan merahmati kita semua. InsyaAllah. Dah cukup 7.30, kita buka untuk persoalan. Kalau ada soalan. Saya tak dapat nak buka soalan bertulis ni sebab hari ni tak guna laptop. Ada masalah, tak boleh connection. Untuk wifi okey, bila guna telefon okey, bila laptop tak dapat, kena setting mula. Jadi ada soalan, Arif tadi tanya apa beza istabir dengan isbir. Yang saya tahunya kalau isbir perintah sabar yang biasa, tapi kalau istabir ni perintah untuk sabar dengan lebih bersungguh-sungguh atas satu perkara yang lebih besar. Contohnya dalam bab salat tadi, wa'mur ahlaka bis salati wastabir, suruhlah mereka sabar sungguh-sungguh untuk melaksanakan satu perintah yang besar, itu perintah salat. Begitu juga ayat di akhir surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Itu secara umum. Wasabiru, dan hendaklah kamu saling mengingatkan dengan sabiru, mana musabarah, satu sama lain kena sabar. Sebab sabar-sabar ni satu perkara yang besar dalam hidup kita. Sebab itulah ada ayat yang berbunyi wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhir sekali itu. Mereka berpesan-pesan dengan kesabaran. Termasuklah kena sabar sungguh-sungguh dalam mendirikan salat. Jadi istabir ni untuk sabar dalam perkara yang lebih besar perintahnya. Soalan bertulis yang lain tu nanti kita respon lain kali, tak, sebab bukan dalam laptop, dalam telefon. Ya, ada soalan lisan. Kita ada sekitar 10 minit lah kalau ada soalan lisan. Ya, tak apa, dengar sikit cikgu. Gini. Tak ada apa gini, Sat. Aku ahli kau ni, kepada ahli ni dia maknanya kepada ketua keluarga dah. Jadi kalau situasi anak ni juru, ibu bapa ni tak juru, ya adakah dia khitab kepada anak ni juga untuk jaga keluarga? Wallahu a'lam, Ustaz. Ya. Betul lah, secara siyakul ayah tu bila diperintahkan untuk jaga diri dan keluarga, merujuk kepada ketua keluarga lah, sebab biasanya begitu keluarga, sebab ketua keluarga menjadi contoh kepada yang lebih kecil. Tapi kalau dalam bentuk tiba-tiba mak ayah ni tak solat, katakanlah tidak menunaikan solat, mengabaikan perintah agama, anak dia pula jadi baik juh, orang kata anak pula juh haji ke masjid, adakah menjadi kewajipan anak dia untuk dakwah ayah dia? Itulah sebaiknya. Itulah sebabnya dalam konteks keluarga. Kita melihat contohnya dalam kisah dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya, tapi oleh kerana ayah dia sendiri, bapa Nabi Ibrahim itu tidak beriman, maka Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah dia. Tak ada pula dia ambil sikap
dia dakwah untuk orang lain dan dia membiarkan ayah. Tak, dia juga berdakwah kepada ayah dia. Tapi ayahnya menolak dakwahnya. Jadi sama ada anak ataupun sesiapa, maka untuk sesama ahli keluarga adanya saling tegur menegur, nasihat menasihati tentang perintah-perintah agama, untuk melaksanakan perintah agama. Kalau ada sesuatu yang tak kena, maka kita tegur, kita nasihat secara berhikmah lah. Kalau dia buat silap tu, yalah, kalau kita tegur depan ramai, nanti dia akan rasa malu. Kita mungkin nasihat dia dengan cara tidak diketahui oleh orang lain ketika nasihat tu dibuat. Itulah yang terbaik. Kalau seseorang tu boleh dakwah ayah dia, macam kisah kita dengar, kisah Ustaz Abid Liu, baru ni ayah dia dah masuk Islam. Beberapa tahun lepas ayah masuk Islam, bawa ke Mekah apa. Alhamdulillah, dia berusaha untuk dakwah orang lain, bagi sumbangan sedekah apa, derma pada orang lain dengan cukup banyak sekali. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan petunjuk hidayah tu daripada Allah, akhirnya dia kata ayah dia dah masuk Islam. Maknanya dakwah ni tidak kata semestinya ayah kepada anak saja, termasuklah anak kepada ayah, adik kepada abang, kepada kakak. Asalkan dilihat ada orang yang kita kata perlu diperbetulkan, maka kita kena sama-sama perbetulkan. Dan apabila nasihat itu disampaikan, orang yang terima nasihat ni dia kena lebih berfikiran terbuka. Dia tak boleh nak bersikap sombong. Bila orang tegur dia, dia kata, mu ni siapa dia? Aku lebih tua padamu. Aku makan garai padamu dulu. Mu nak tegur aku, nasihat aku. Dia tidak semestinya begitu. Kita kena melihat apa yang nak dinasihatkan kepada kita, bukannya siapa yang memberi nasihat. Kalau benda yang nak sampai kata benda yang baik, yang betul, maka kita kena terimalah dengan hati yang terbuka. Tapi memang payahlah kalau dalam macam soalan tadi, kalau anak tu juru, mungkin rajin ke masjid, rajin ikut kuliah, tapi si ayah dia ni suka buang masa, masjid tak pergi, lepak-lepak kedai kopi, sedangkan umur dah 60 lebih, 70 lebih. Dunia kata pergi, kubur kata mari, tapi ayah dia masjid pun tak pergi. Sekali anak dia kata, ayah pergilah masjid, kita gunakan sisa baki umur yang masih ada ni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin kalau ayah dia tu moodnya baik, dia kata, oh baguslah nasihat kamu, aku akan pergi lah. Tapi kalau ayah dia tu jenis, orang kata panas baran, orang Kelantan kata backing, mu ni siapa dia? Mu ni siapa dia? Aku jak kecil lagi makan pada mu, nak nasihat aku. Payahlah. Tu cukup dan kita berdoa lah. Macam Abu Hurairah, kan Abu Hurairah masuk Islam, mak dia belum Islam. Akhirnya dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, doakan untuk ibu aku. Akhirnya dengan berkat doa Nabi, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada ibu Abu Hurairah, mak dia. Bila dia balik ke rumah dia, alhamdulillah, mak dia kata dia dah terima ajaran Nabi, dia dah masuk Islam, dia dah mengucap dua kalimah syahadah. Alhamdulillah. Baik, ada lagi soalan lain? Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salah ya, Abang Said. Pasal dakwah kita kepada orang bukan Islam ni, adakah sebab akhlak orang Islam tu sendiri jadi tidak menarik nampak Islam? Sebab contohnya kita ni banyak kes-kes macam-macam, rasuah lah. Kita nombor satu. Jadi mungkin dia tengok kita tu, dia tak menarik Islam. Ya. Macam mana Ustaz? Komen Ustaz. Dia dakwah ni ada dua bentuk. Dakwah dipanggil lisanul hal, satu lagi lisanul maqal. Dakwah dengan lisanul hal iaitu dengan cara kita menunjukkan role model yang baik, contoh yang baik. Lisanul maqal ni dakwah dengan secara percakapan. Tapi sebenarnya yang lebih berkesan adalah lisanul hal. Lisanul hal ni maknanya kita menunjukkan contoh yang baik. Kalau kita nak dakwah orang yang bukan Islam, kita kata Islam ni agama yang sukakan kebersihan. Kalau belajar fiqh pun mula-mula sekali kita belajar adalah babut taharah, bab bersuci. Kita cerita, kita kata kita nak salat, kita kena berwuduk. Kalau kita berjunub, kita kena mandi wajib. Kalau badan kita tak bersih, kita kena mandi. Banyak lagi lah. Kita kena potong kuku sebagainya. Kalau kita nak cakap begitu, nanti dia orang kata, ya. Dia kata,
Dia kata, tapi dia kata depan rumah orang Islam sekali paling tak bersih, sampah bertimbun-timbun contohnya. Buang sampah merata-rata contohnya. Dia kata orang Islam sendiri pun nak buang sampah, letak sampah tu atas bonet kereta. Kemudian bila kereta tu lalu tepat ada bongguk, sampah tu dah jatuh ke bawah, dibiarkan. Dia kata, jadi kamu bercakap tentang aspek kebersihan, tapi kami tak lihat contoh kebersihan tu pada orang Islam. Jadi itu masalahnya. Yang menyebabkan mungkin lebih payah. Kecuali kalau kita menggunakan pendekatan yang lain. Kita kata itu sikap orang Islam, bukan ajaran Islam. Kalau orang Islam yang sebenar, yang ikut ajaran Islam yang sebenar, mereka akan menjadi seorang Muslim yang sangat baiklah. Tapi masalah yang berlaku ialah yang kita lihat adalah sifat Islam tu tidak ada 100% pada majoriti orang Islam. Bila kita dengar ada kes ragut, kes curi pecah rumah, memalukan bila tengok penjenayah yang ditangkap tu adalah orang Melayu Islam. Jadi kita nak tunjukkan contoh yang baik, payahlah. Kemudian ada juga orang Islam terlibat dengan aktiviti jadi something, contohnya gangster. Kalau hak terlibat tu orang bukan Islam, tu lain cerita lah. Tapi masalah orang Islam sendiri terlibat dengan aktiviti yang sangat bukan sahaja bercanggah dengan undang-undang negara, bahkan sangat-sangat bercanggah dengan ajaran agama, dengan hukum hakam agama. Jadi itu yang menjadi kesukaran untuk kita dakwah. Tapi insya-Allah kalau kena cara kita terangkan ajaran Islam begini. Ni sikap ni masalah perangai orang itu sendiri, maka mereka boleh bezakan. Cuma hak kita lihat dari segi aktiviti dakwah tu tak meluas. Dakwah kita hanyalah dakwah untuk menyampaikan ilmu agama kepada orang Islam sendiri. Tapi dakwah dalam bentuk nak ajak orang Islam kenal Islam, faham Islam, jangan berlaku. Walaupun secara terbukanya mesej Islam tu dah sampai. Mesej Islam tu dah sampai, mereka tahu. Kita kata mustahil lah orang-orang bukan Islam hak duduk di Kelantan ni tak tahu tentang Islam. Sebab apa? Sebab mereka tahu Kelantan ni dah lama disebut sebagai negeri serambi Mekah. Dan mereka pun tahu Mekah tu apa dia. Tapi oleh kerana iyalah mereka sendiri memilih untuk kekal dengan agama asal mereka, maka itulah yang berlaku. Baik, kita berhenti setakat tu dah 7.41 dah. InsyaAllah kita sambung lain kali pula lah dengan ayat seterusnya tentang perintah untuk bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang menjadi syarat kepada bersihnya seseorang daripada dosanya dan dijamin akan masuk ke dalam syurga di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukran. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah khairan katsira. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah khair.